simpan duit banyak-banyak dalam bank tu. Jangan biar dia duduk takung dalam bank ya. Duduk tengok hari ni tambah, besok tambah, dia kena keluar. Nampak tak? Kita kena fikir, kalau kita tak guna, kita akan kembali, bila-bila pun kita kena tinggal duit tu, betul tak? Bila-bila masa pun tuan-tuan akan tinggal duit tuan-tuan. Kalau hidup dapat tengok lah, hari ni kita pejam mata, habis. Kita tak tengok dah duit kita dalam bank, betul tak? Sudah pindah jadi milik orang lain, pusaka. Kita tak tahu apa nak jadi pusaka tu. Sebab tu sementara tu ada kat kita, kita manfaatkan untuk Allah. Nampak tak? Infak sabilillah. Sekarang mana kita perlu untuk stok simpan untuk kita perbelanjaan, tentu kita boleh simpan. Nampak tak? Yang ni taruh sikit lah. Yang ni untuk Nabiyil Karim Sayyidina Muhammadin al-Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. A'udzu billahi biwajhil karim sultanil qadim minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hudar, insyaallah kita lanjut lagi muka surat 807 ya. Ya, insyaallah 809. Munajat merasa megah ya. Okay. Istiqamah. Insyaallah, syukran insyaallah. Kita lanjut lagi ya. Muka surat 809 ya, yakni munajat merasa megah kerana dapat bercermin kepada para wali. Sebelum itu kita, seperti mana yang disebut pada minggu sudah, iaitu kita akan perpanjangkan tentang istiqamah. Kerana penting sesudah kita berusaha untuk mencapai tingkatan ma'rifah yang sempurna, maka perlu dengan istiqamah. Maka justru itu kita menekankan istiqamah ini sebagai satu perkara yang sangat penting dalam urusan kehidupan seorang hamba Allah. Seperti yang diungkapkan dalam sepotong hadis daripada baginda besar Nabi SAW, apabila seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, datang ia menjumpa Rasulullah, "Ya Rasulullah, khabarkan kepada saya suatu perkataan tentang Islam." Satu perkataan tentang Islam yang mana saya tidak perlu lagi bertanya kepada orang lain, di mana perkataan yang katakan tadi ini, Islam itu yang lengkap, meliputi, sempurna, padat, ringkas. Susah tu lah. Orang minta nasihat kat kita dengan nasihat yang ringkas, pendek. Dia tak mau panjang-panjang tapi padat. Oh, payah tu lah. Maka dia bertanya Rasulullah demikian. Rasulullah pun menjawablah dengan ringkas, "Qul amantu billah summa istaqim." Dia tekan dulu. Summa qul amantu billah, katakan aku beriman dengan Allah. Qul, katakan aku beriman dengan Allah. Ini ma'rifah yang kita sedang ikuti sekarang dalam pengajian kita lanjutnya, untuk meningkatkan ketingkatan ma'rifah kita kepada Allah sehingga sampai kepada aku benar-benar beriman kepada Allah. Qul amantu billah summa istaqim. Kemudian hendaklah kamu beristiqamah. Jadi maknanya untuk menyempurnakan keyakinan kita, ketakwaan kita, ma'rifah kita kepada Allah, maka disusuli dengan istiqamah. Itu paling penting. Dan kita pun telah menyebut ta'rif yang telah diberi oleh para sahabat. Ya, kita ambil antara sahabat Nabi dulu yang kita sebut pada minggu sudah.
tentang istiqamah ini, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bila ditanya kepada beliau tentang ayat yang diturunkan kepada Rasulullah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, ya, ayat itu berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami itu adalah Allah, kemudian mereka itu beristiqamah, berpendirian teguh, tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, dan diturunkan kepada mereka pada setiap ketika. Tatanazzalu ini beri erti kekerapan, turunnya para malaikat berulang-ulang kali turun pada setiap saat ketika, bukan kata sekali ketika nak mati, tidak, ya. Selama kita hidup, selagi kita ada ketakwaan, selagi bersih jiwa kita, selagi kita memelihara diri kita daripada segala unsur-unsur syirik, maka akan turunlah para malaikat setiap kali, ya, membisikkan kepada jiwa kita. Itu kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Ini fa'al mudhari' dalam bahasa Arab ni, artinya urusan yang berlaku, sedang berlaku, akan berlaku dan terus berlaku. Ya, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu, maka mereka akan membisikkan kepada jiwa kita, jangan kamu takut dan jangan kamu berduka cita. Jadi ini yang kita nak, ya, suatu seruan bisikan daripada dalam, bukan daripada luar. Kalau daripada luar ni kita tak percaya. Kita pasang CCTV, kita pasang security system, kita bubuh kawalan-kawalan rapi, kita naik tembok tinggi-tinggi, ya, kita pasang grill tebal-tebal, kita bubuh mangga besar-besar, ya, tapi kita masih takut, kita tak percaya, ya. Sebab urusan luar ni adalah urusan makhluk, betul tak? Semua tu makhluk. Bila kita makhluk ni, kita masih tak percaya lagi. Kita letak security guard pun kita tak percaya ke dia. Mungkin security guard ni pula boleh di antara yang paling dekat dengan kita. Na'udzubillah. Tapi kalau seruan tu datang daripada dalam, jangan kamu takut, ini yang kita nak. Maka seruan itulah dikatakan tadi, ini suatu di antara rahmat Allah yang diberikan kepada hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya dan makrifahnya tinggi dan sempurna. Itu paling penting. Maka itu bila ditanyai kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tentang ayat ini, ya, wa qalu fi sababi nuzuli an ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qala innaha nazalat fi Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu fa innal musyrikina qalu rabbuna Allah wal malaikatu banatullahi wal yahuda wa qalu rabbuna Allah wa Uzair bin Abdullah wa Hamadun laisa binabiyyin wa Abu Bakr rabbuna Allah wahdahu la syarikalah. Ayat ini turun, dia kata, adapun sebab turun ayat ini kepada Rasulullah, yakni sesungguhnya ayat ini turunkan kepada Rasulullah SAW, kata Abdullah ibn Abbas, sesungguhnya orang-orang musyrik Mekah, orang-orang kafir musyrik Quraisy Mekah ni, mereka katakan Tuhan kami adalah Allah, malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Ini orang-orang Arab Quraisy, kafir Quraisy Mekah kata malaikat ni semua anak-anak perempuan Allah. Nampak? Anak perempuan. Ya, anak perempuan Allah. Sedangkan orang-orang Yahudi pula mengatakan Tuhan kami adalah Allah, Uzair tu anak Allah. Nampak, ya? Uzair, Nabi Allah Uzair, bukan Rasul. Nabi Allah Uzair alaihissalam, dan Muhammad bukanlah seorang Nabi. Maka tu turun ayat ni, ya. Orang Arab Quraisy, kafir Quraisy di Mekah mendakwa macam itu, kan Tuhan kami Allah, para malaikat anak perempuan Allah. Yang Yahudi pula Tuhan kami Allah dan Uzair itu anak Allah. Maka justru itu lalu Abu Bakar As-Siddiq mengatakan Tuhan kami ialah Allah yang Maha Asa, di mana tidak ada sekutu, tidak ada syarikah baginya, dan Nabi Muhammad SAW itu adalah hambanya lagi rasulnya. Lalu Abu Bakar meneguhkan pendiriannya, ya. Ini yang diartikan dengan pegangan Abu Bakar As-Siddiq. Bila ditanyai kepada beliau apa dia itu istiqamah, maka beliau mengatakan istiqamah itu adalah kamu jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ini pentingnya. Bila kata qul amantu billah summa istaqim, artinya bila kamu menyebut bahawa aku beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, aku yakin dan aku percaya bulat di jiwa dan nubariku, maka kita kena kukuhkan antaranya memelihara supaya unsur-unsur akidah yang kita
Anuti yakni mengasahkan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan masuk unsur-unsur syirik. Jadi kita kena jaga sepanjang hayat kita, selagi kita hidup, sebelum kita bertemu dengan Allah, sebelum masuk ke liang kubur ataupun sebelum mati, maka hendaklah kita pelihara bersih daripada segala macam bentuk unsur syirik. Boleh Yang tu kewajipan kita paling penting. Yang maksud kata tadi fastaqim, hendaklah kamu istiqamah. Jadi istiqamah mengikut Abu Bakar As-Siddiq, sepanjang hayat kamu hendaklah kamu melihara jangan menyekutukan Allah. Jadi kewajipan kita lah mengisi ilmu, tuan-tuan. Ya, kita kena ada ilmu yang padat tentang syirik. Kita kena kenal betul-betul syirik. Ya. Kita duduk sendiri seorang-seorang tu kita fikir, ya. Apa dia nilai-nilai syirik dan bagaimana keadaan kita sendiri, dan muhasabah diri kita sendiri, apakah kita terlibat dengan unsur-unsur syirik ini. Itu kita kena tanya dulu, ya. Jadi kena ada ilmu. Perkara ni kena ada ilmu, tuan-tuan. Ya, bukan hanya sekadar kita tahu kita syirik tu menduakan Allah, tapi kita tak faham banyak soal yang boleh jadi syirik, ya. Jadi sependek kata, paling-paling ringkas kita ambil kira hari-hari orang duk cakap. Ini bahasa apa dia panggil, bahasa kalau. Itu dah syirik tu, kalau dia ikut satu jalan, dia nak pergi nak pergi ke masjid, dia kata contohlah nak pergi ke atau nak pergi satu tempat, ya, tiba-tiba berlaku kemalangan. Sedangkan pada awal sebelum dia nak keluar rumah, dia cadang, ya, nak keluar ikut jalan lain. Nampak tak, ya? Dia tak mau ikut jalan tadi, dia nak pergi jalan lain. Tiba-tiba dia ambil tekad ikut juga jalan yang dia rasa berat nak berjalan, dia ikut jalan tu, kena kemalangan. Bila kena kemalangan, dia kata apa? Kalau aku pergi ikut tu tadi tak kena. Nampak? Banyak tak perkara tu kita cakap, ya? Banyak tu, syirik tu. Syirik maknanya, kita telah melibatkan diri dengan syirik, artinya kita telah menafikan takdir Allah. Sekejap kita jadi qadariyah. Dalam masa yang begitu pantas, daripada ahlu sunnah wal jamaah, kita dah bertukar jadi qadariyah. Nampak? Qadariyah. Sebab qadariyah tak terima adanya takdir. Semuanya kita buat sendiri, kita yang betul sendiri, kita yang olah, kita yang atok, kita yang putuskan sendiri. Ini kata qadariyah. Faham? Banyak tak? Ya. Betul lah. Kalau tak tu, kalau tak ini, banyak sekali kita cakap hari-hari, ya. Betul lah. Kita silap. Bila kita cakap benda macam itu, kita telah membuka pintu kepada syaitan. Nabi kata, kamu telah membuka pintu kepada syaitan, kamu telah menutupkan pintu takdir. Nampak tak? Jadi kamu tidak ada hubungan dengan Allah lagi. Seolah-olah kamu dengan diri kamu, dengan dunia kamu, dengan usaha kamu, dengan ikhtiar kamu, dengan kemampuan kamu sendiri. Ini yang kata salah, kita nak faham. Boleh kan? Ya? Ini paling-paling ringkas syirik lah, ya. Itu yang paling banyak kita buat, kan. Yang kedua, kita bergantung kepada makhluk. Banyak benda kita, antaranya makhluk ini kita bergantung kepada benda-benda makan, minum dan sebagainya, ubat, rawatan, bagai-bagai lagi, ya. Selama ni saya duk ada rawatan, duk ambil rawatan ni, bolehlah hidup elok. Nampak? Selagi duk makan ubat ni, tak ada lah penyakit apa. Terjaga tu lah. Makan ubat ni jadi macam mana? Siapa yang kawal hang ni? Ya. Gula pun terkawal, darah pun terkawal, ya. Jantung saya pun elok sejak dia makan ubat ni. Faham? Tengok tang mana dia letak tumbuhan dia penuh. Ubat tu diletak secara lahiriah ke atau secara batiniah? Kalau dia letak secara batiniah, habis. Dia telah bergantung pada makhluk. Di sini dalam bab tauhid dia ada satu unsur. Dia panggil unsur apa? Dia ada ilmu kam. Kita ada 5 ilmu kam dalam ilmu tauhid. Dalam bahasa wahdah, sifat wahdaniyat tu ada 5, kan? Kam muttasil fi af'al. Kam muttasil, kam munfasil fi af'al. Makna kata dia masuk dalam kumpulan kam munfasil fi af'al. Itu nama dia tu. Kam munfasil, ini dalam tuan-tuan bila kita baca jilid pertama, besok tuan-tuan akan jumpa lah, ya. Tuan-tuan baca jilid pertama yang kita akan baca, insya-Allah sesudah khatam kitab kita yang kedua ni, kita akan mula baca balik kitab yang pertama.
dalam kitab pertama ada bab tu, ada ilmu tu. Ada ilmu tu yang lekang. Sebab tu dia kena ada, dia kena tengok benda tu kena ada dalam kitab. Tuan-tuan nak ingat tak boleh bahasa Arab. Nak ingat tak boleh. Tapi benda tu tuan-tuan kena tahu. Kalau tak tahu, kita akan terjebak pada syirik. Nampak tak? Ya. Itu kan namanya kam munfasil fi af'al. Maknanya ada bilang-bilangan yang memberi kesan kepada sesuatu yang wujud pada perbuatan-perbuatan lain. Itu maknanya kam munfasil fi af'al. Ya, itu jaga tu ya. Itu kita kena ingat tu, ya. Jadi maknanya kalau kata kam muttasil ni ada satu zat macam Tuhan yang boleh bagi kesan. Nampak tak? Jadi dua Tuhan lah, secara langsung. Itu kita nak faham. Ini kata Abu Bakar As-Siddiq, kita ambil ringkasnya. Kemudian yang kedua, faham yang diberi oleh Sayyidina Umar. Umar punya istiqamah tafsiran dia lain pula. Kata Umar, wa qala Umar radhiyallahu ta'ala anhu, al-istiqamatu an tastaqima 'ala al-amri wan nahyi wa la tarugha rawana al-tha'alib. Arti istiqamah ini artinya kamu lurus memenuhi perintah dan larangan, dan jangan kamu menyeleweng secara diam-diam, dan lakukan dengan sempurna, tidak kamu berlaku seperti musang. Nampak tak? Musang ni sekejap dia nampak tenang, sekejap dia nampak gelisah, sekejap dia nampak lagu orang warak, sekejap dia nampak lagu khannas, lagu orang yang cuba-cuba mencari peluang untuk mengenalkan orang. Ini sa'lab dia kata, ya, penyakit apa? Sifat musang. Maknanya tidak tentu. Sembahyang betul lah, hari ni sembahyang awal, besok sembahyang lambat, Zuhur masuk waktu sembahyang, asar tangguh, ya, tak gitu. Maknanya tak menentu. Kemudian dalam ibadat-ibadat juga tidak disempurnakan, ya. Urusan ruku-rukunya tidak dipelihara dengan baik, ruku-ruku sembahyang tu tak jaga dengan baik, ya. Baca buat lebih kurang, ya. Ini bukan istiqamah. Istiqamah ni maknanya menyempurnakan seluruh tuntutan perintah tadi ini dengan sempurna, ya, dengan sempurna, dengan baik, dengan masa ketika waktunya yang dituntut kita lakukan. Jangan tangguh-tangguh, yang pagi jangan tangguh ke petang, yang petang jangan bawa ke malam, yang malam jangan bawa ke pagi, ya. Perintah datang ketika itu juga kita tunaikan dengan segera. Sebab kehidupan kamu, dunia kamu adalah di bawah genggaman Allah. Bila-bila kamu boleh mati. Betul tak? Ya. Nanti aku tangguh dululah, saat ni aku sembahyang, saat ni boleh ada lagi tak? Nampak? Kalau kita tak yakin kepada Allah tadi ni, ya, sebagai yang mati, yang menghidupkan, habis rosak kita. Sebab tu bila kita zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu, ada di belakang tu yuhyi wa yumiit. Sebab tangan Allah, gangguan mana segala genggaman kehidupan kita ini di dalam genggaman Allah. Maka itu mati hidup ni adalah ketentuan daripada Allah. Jangan ada hukum saat ni aku buat, sekejap lagi aku buat. Nampak tak? Ya, kecuali benda yang boleh kita tangguh, yang bukan urgent pun kena pasang insya-Allah. Contoh macam para sahabat tadi ni, apabila mereka diancam oleh orang Yahudi dengan beberapa pertanyaan, maka datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, dia katakan dekat apa? Dekat orang-orang sahabat Nabi ni, hampa pergi jumpa Muhammad, hampa tanya, kalau dia boleh jawab perkara-perkara ni, dia Nabi. Kalau dia tak boleh jawab perkara ni, dia bukan Rasul, dia bukan Nabi. Antaranya soalan tentang 7 orang pemuda gua yang tidur dalam gua, Ashabul Kahfi. Nampak? Pergi tanya dekat Muhammad, dia tahu tak pasal 7 orang pemuda dalam Kahfi? Ini ada sebut dalam kitab Taurat dia, Pak. Jadi dia pergi jumpa Rasulullah. Ya Nabi, kami nak tanya kepada Tuan, di mana orang Yahudi telah syorkan kepada kami dengan soalan-soalan ini untuk dikemukakan kepada Tuhan. Antaranya mereka bertanya tentang ruh, ya. Mereka bertanya tentang Zulkarnain, mereka bertanya tentang Ashabul Kahfi. Nampak, ya? Jadi dia bertanya Ashabul Kahfi ini, benda-benda ni tak urgent sebenarnya. Benda ini
untuk kisah dikhabarkan kepada mereka. Kisah-kisah ini bukan satu perkara yang urgent. Sembahyang urgent, masuk waktu zuhur urgent, kena buat. Masuk asar urgent, cepat kita kena buat, tak boleh tangguh kan. Tak boleh kata nanti besok kita buat asar, hari ni tak payah. Nah, tak itu lah. Tak ni petang aku buat lah, pagi tak payah. Bukan begitu. Tapi tentang kisah Ashabul Kahfi ini bukan perkara yang urgent sangat kan. Cuma disuruh tanya kepada Nabi, kalau dia boleh jawab, dia Nabi. Itu saja. Maka Rasulullah kata apa? Esok aku jawab. Dia tak kata insya-Allah. Nampak? Nabi tak kata insya-Allah. Walaupun benda itu tidak urgent, kita kena pasang insya-Allah. Nampak tak? Jadi Nabi lupa nak keluar kata insya-Allah, Nabi kata tak apa. Tengah lepas tanya tu, Nabi pula tengah sibuk masa tu. Ada urusan penting, ya. Maka Rasulullah pun jawab, nanti besok aku ceritalah. Dengan harapan, sedangkan Nabi belum tahu kisah tu, duk harap Jibril bawa. Nampak tak? Faham, ya? Nabi belum tahu kisah tu. Soalan dia bertanya tu memang Nabi tak boleh jawab lagi, sebab tidak ada informasi itu kepada Nabi, tidak ada jawapan tu daripada Nabi. Kisah tu Nabi belum dengar, belum tahu. Nampak tak? Tapi Nabi pukul itu terus, besok aku bagi tahu. Nampak tak? Nampak tak? Seolah-olah macam suatu keyakinan bulat, Jibril akan datang bagi tahu cepat kat aku. Jibril tak main besok. Nah, sampai 15 hari. 15 hari dia orang duk berulang mari jumpa Nabi. Nabi kata nanti. Jibril tak turun. Jibril tak bawa informasi itu kepada Nabi, ya. Lepas 15 hari, setengah bulan, baru Jibril datang khabar. Sebelum datang Jibril datang khabar, Allah bagi tahu, bila kamu nak buat satu perkara, hendaklah kamu kata insya-Allah. Tu ada hukum insya-Allah tu. Nampak tak? Walaupun benda itu bukan benda yang urgent, mesti kena buat dandan, ya. Walaupun kamu boleh tangguh, ya, kita masih kena kata apa lagi? Insya-Allah. Saya tangguh dululah. Itu baru betul, ya. Jangan terus aku tangguh, nanti lain kali kita buatlah. Nak kata lain kali buat tu, kita kena pasang insya-Allah. Nampak tak tertib dia? Itu di antaranya, ya. Jadi kalau kita tak pasang insya-Allah, masih lagi berbau syirik. Nampak tak? Seolah-olah macam kita boleh buat. Faham tak? Ya. Tak masuk Tuhan. Ini kacau tu lah. Handus tu kita nak kena pelihara elok-elok. Jadi makanya lepas 15 hari baru Jibril datang bawa cerita Ashabul Kahfi. Ini kita nak tekanlah. Jadi maka itu istiqamah yang dimaksudkan oleh Umar bin Khattab ini, hendaklah kamu laksanakan setiap perkara tugasan yang Allah bebankan kepada kamu, taklifkan kepada kamu mengikut masa dan ketika yang ditentukan. Jangan ada tangguh-menangguh pada perkara yang datang secara segera untuk ditunaikan. Macam waktu salat masuk tu kita kena buatlah. Jangan ada bahasa tangguh, kecuali kita tangguh tu ada sebab-sebab yang diizin oleh syarak. Kita terlena tidur, nampak tak, sedang. Lepas Zuhur kita letak kepala, sedang dah masuk 3 suku waktu asar. Nampak tak? Ya, tidur sungguh no? Ini bukan kelemahan kita. Dia tidak ekstrim. Orang ni tidak dihukum sebagai melampau. Ya, itu dibenarkan. Ni dah masuk asar, pergi tidur pula lagi. Dah asar tak buat, tidur lagi. Kononnya asar waktu panjang. Nampak tak? Ada keyakinan kita dia boleh hidup lagi lepas tu. Kacau tak? Dia ada keyakinan boleh hidup kan? Pasal tu dia kata tak apa. Ini yang bahaya besar ni. Maknanya kita telah menafikan takdir Allah. Sekejap mata ya, kita telah terlibat dengan syirik khafi, dia panggil. Nampak tak? Tu bahaya tu nah. Wallahu a'lam. Jadi istiqamah mengikut Umar bin Khattab, tunaikan segala perintah Allah. Pertama pada waktu ketika yang ditentukan. Kedua, dengan sempurna, bukan buat lebih kurang. Pelan baik, pelan bermutu dan pelan berkualiti. Itu dia kata tadi, ya. Dan jangan kamu berubah-ubah dalam keadaan. Sekejap begini, sekejap rajin, sekejap malas, sekejap lama, sekejap merasa aku nak buat sembahyang hari ni, aku nak ringkas-ringkaskanlah nah. Ada ketika cadang nak bagi ringkas, ada ketika nak cadang bagi panjang. Ini yang dia kata Umar tadi ni, rawghana sa'alib. Diam-diam seperti musang. Nampak tak? Musang panggil begitu. Dia main masa nak ligan, dia cukup laju.
Dia main satu ketika dia jadi malas, sengap, dia tak mau buat apa. Nah. Tu lah. Ada ketika dia jadi baik, ada ketika dia duduk tepi reban ayam dia tak kacau. Nah. Ada ketika ayam duduk dalam reban tu, dia mari kacau dah, dia rongkah. Nah, ini cerita yang kita faham. Ditanyai kepada Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, apa di istiqamah itu? Katanya waqala Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu al-istiqamatu al-ikhlas. Uthman pula kata istiqamah itu kamu ikhlas. Artinya kata Allah Nabi mengatakan qul amantu billah, katakan aku beriman dengan Allah, kemudian kamu kena ikhlas. Ikhlas ni artinya kamu kena sempurnakan. Ikhlas ni tuan-tuan dan puan-puan ada 3. Kalau ada 3 perkara ni dia ikhlas lah. 3 perkara kena ada. Yang kata ikhlas dia punya ramuan untuk membentuk ikhlas ni ada 3 ramuan penting. Ramuan jiwa. Kena jaga kan? Jangan disebut ikhlas yang kita tak erti ya. Saya ringkaskan supaya tuan-tuan dapat isi itu terus ya. Ikhlas yang pertama sekali, kamu laksanakan kerja Allah tu, kamu tahu bahawa itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kena tahu dulu. Bukan perintah orang, perintah Allah. Itu nombor 1 dulu ya. Kamu kena faham, kamu kena terima ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tak? Ya. Yang pertama. Macam orang nak kasar sembahyang lah. Kita nak kasar sembahyang tu kita kena tahu kasar tu hukum apa. Nampak? Dia daripada syarak. Memang syarak yang suruh ni. Kalau syarak tak suruh kita tak buat lah. Benda tu tak boleh buat lah. Ya, orang nak kasar sembahyang ni dia kena faham dulu hukum kasar tu apa. Nah, tanya diri kita dulu hukum kasar ni apa. Jangan terus-terus sampai RNR. Ni RNR lah kita singgah ya. Sembahyang duhur semua sembahyang duhur 2 lah. Mana ada sembahyang duhur 2? Ada lah. Sembahyang duhur 4 kan. Dia perintah kat dia rombongan dia 3-4 orang yang sekali ni, kita hari ni sembahyang duhur 2 aja tau, jangan sembahyang 4 lah. Mana boleh begitu? Sembahyang duhur tetap 4, mana boleh 2? Nampak tak? Kita dalam musafir konon duhur boleh sembahyang 2. Siapa kata dalam musafir duhur boleh sembahyang 2? Hang dalam musafir, hang dalam apa pun duhur tetap 4. Dia turun dengan 4 rakaat, bukan turun dengan 2. Nampak tak? Ya. Katakan kita boleh kasar sembahyang, nampak tak? Dan harus atas kita boleh kasar. Kena habaq begitu. Nampak tak? Kalau tidak sembahyang tu tak sah, haram, berdosa. Itu dia. Nampak tak? Dia kata ke orang sembahyang duhur 2. Kacau ni, ya. Itu bid'ah dalalah nama dia. Bid'ah dalalah ni masuk neraka tau. Yang tu bid'ah dalalah. Bid'ah dalalah, bid'ah yang sesat yang tu lah. Orang tak pernah sembahyang kasar, tak tahu cara hukum kasar, tak tahu segala syarat-syarat kasar, datang dalam rombongan kita, berjalan dalam rombongan kita, dah sampai tempat-tempat singgahan RNR, berhenti kita nak sembahyang, kita keluar satu arahan kat depan, nampak? Kita ni ketua rombongan, bagi arahan ni kita semua sembahyang 2 tau, zuhur lah. Jangan sembahyang 4, sembahyang 2 lah. Kemudian boleh tarik asar sembahyang 2 lagi. Kacau ni tarik asar pula. Waktu tak masuk. Dia kena bagi tahu kita boleh kasar sembahyang. Kena habaq tu dulu. Kita boleh kasar sembahyang kerana hukum dia harus atas kita. Maknanya harus, boleh nak kasar, boleh tamam. Nampak? Boleh pilih. Nak tamam pun boleh, nak kasar pun boleh. Sebab tu kasar tu bukan wajib. Kasar tu adalah harus. Sembahyang tu wajib. Nampak tak? Meringkaskan 4 rakaat menjadi 2. Itu namanya kasar. Nampak tak? Dan dia kena tahu sebab apa dia boleh kasar. Dia kena tahu lah. Orang nak sembahyang tu. Pasal apa hang kasar? Ikut dia, kita kasar lah. Ikut dia. Mana boleh? Nampak tak? Ya? Kita kasar tu kerana kita dalam perjalanan safar. Atas perjalanan menjangkaui 2 musafatul qasar. Nampak tak? Atas tujuan yang harus. Nampak tak? Atau atas tujuan yang sunat. Dia kena tahu tujuan. Nampak tak? Dan kita adalah di atas tujuan yang harus, bukan maksiat. Itu je kena tahu dulu tu. Baru boleh. Kalau tidak, tak boleh buat. Haram, berdosa lah. Maka kita pun jangan duk arah orang suruh buat dulu tu. Saya tanya dulu, apa tahu sembahyang kasar ni? Saya tanya dulu, apa tahu tak? Tak tahu? Tak tahu sembahyang lagu biasa. Nampak tak? Jangan dia buat pasal.
Nampak tak? Siapa yang reti, kasar. Siapa yang tak reti, jangan. Nampak tak? Ni tak terus-terus saya tengok banyak kes macam tu. Dia suruh arah terus sembahyang terus ya. Semua pakat buat dua. Nampak tak? Aku sembahyang zuhur dua. Lingkup. Sembahyang zuhur dua. Mana sembahyang zuhur dua? Ya. Dalam hadis semua sebut, hadis mengatakan zuhur tu 4 rakaat. Dia tak kata zuhur tu 2. Itu nak kena faham tadi. Jadi makanya kata yang pertama yang kata ikhlas ni tuan-tuan, kita kena maklum bahawa perkara yang kita buat itu adalah datang perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, perkara yang kita buat itu, yang kita buat tadi ini adalah semata-mata dengan arahan Allah, maka perkara itu kena buat dengan sempurna. Nampak tak? Kalau sembahyang, orang sembahyang dengan sempurna lah. Segala dia punya rukun, syarat, sah, batalnya, sunat, aba'atnya, sunat, hayatnya, habis. Semua dah liputi, tak ada masalah. Kedua kena ada yang tu. Nampak tak? Nah, tak boleh baca. Ada orang kata begitu. Allah kita buat macam mana tahu, asal ikhlas. Asal ikhlas. Buat tak apa, lagu mana pun tak apa. Nampak? Yang penting ikhlas. Tak boleh. Nah, perkara yang kita akan buat tu kena betul. Kena betul tuan-tuan. Rukun-rukun tu yang 13 tu kena sah. Dia boleh beza dengan sunat-sunat. Itu kita sebut banyak kali dah benda tu. Nombor 2. Kalau puasa ke apa-apa benda lah, hukum-hukum Allah ni kita buat, mestilah kita buat dengan ilmu. Sebab tu kita perlu ilmu fiqah tu, kita perlu ilmu fiqah tu, perlu sangat-sangat. Baru boleh sempurna yang ikhlas. Yang ketiga ikhlas, tu baru main 5. Dia pecah 5 pula. Yang satu nombor 3 tu dia ada 5 dalam tu. Yang kata kerana Allah, boleh tak? Saya terang banyak kali yang kerana ada 5 kan? Dah terang kan? Dah terang kan 5? Dah. Awak bertangguh. Bagilah 5 kan? Betul? Basri, Ustaz bagi dah kah? Betul dah. Haji Rodi Manggu kata bagi. Betul? 5 perkara cek balik. Tak payah ulang balik, buang masa. Kalau ulang buang masa lah. Nampak ya? Nampak cek balik. Yang mana yang tak dapat, yang belum pernah dengar, boleh WhatsApp dekat saya tanya. InsyaAllah saya jawab. Ya? Saya tak mahu abang dah. Minggu sudah saya beritahu dah. Tak silap saya. Kenapa kerana Allah? Kenapa kerana Allah ada 5 kan? Baru nampak kan? Ada 5 perkara baru jadi kerana Allah. Saya bawa cerita kita cucu saya tanya. Ingat lagi tak? Cucu saya tanya kat saya. Ya, tuan pasal apa kena kerana Allah? Nampak tak? Memang Allah suruh buat kat kita ni, tapi siapa nak kata kerana dia? Dia tanya balik, nampak? Kita pun ulas kat dia. 5 perkara. Ada 5 sebab. Jadilah lillahi ta'ala. Bawah dalam hukum lam. Ayat huruf lam tu. Nampak? Lillahi lam majrur tu. Arab kata lam majrur. Lam bariskan isim menjadi baris bawah. Lam majrur dia kata. Lillahi. Allah hu jadi Allahi. Nampak tak? Sepatutnya Allahu itu ismun dia. Ya. Tapi bila masuk lam, lillah, lam itu telah membariskan ha yang jadi hu jadi hi. Nampak tak? Lillahi. Lam tu dia panggil apa? Sebagai lam majrur yang menunjukkan kepada kepentingan, keperluan dan kerana Allah yang paling penting. Jadi lillah, kerana Allah. Kerana Allah. Li. Jadi li itu dalam lam tu dia ada 5 perkara. Nampak tak? Macam tu dia mengaji ya. Lam tu ada 5 perkara. Itu satu perkara, dan dia boleh bertindak sebagai lam taukid. Lam taukid ni mengukuhkan lagi. La uwiyannahum ajma'in. Iblis kata, Iblis cukup alim, dia tahu semua. Ilmu saraf nahwu semua dia pandai. Nampak tak? La uwiyannahum, la tu. Bukan la tu bukan la Nabi. La taukid dia panggil. La mengukuhkan. Mengukuhkan. To emphasize the subject dia kata. Sebagai satu kekuatan yang untuk mengukuhkan. Jadi sungguh-sungguh serius aku akan menyesatkan kamu semua. Tu dia, nampak tak? Iblis kata. Bukan lok-lok, bukan main-main La ughwiyannahum ajma'in. Aku akan perdayakan dia semua. Dia kata dekat Allah tu.
Dia kata dekat Allah tau, Iblis ni, aku akan menyesat, sungguh-sungguh aku akan menyesatkan mereka semua, aku tak akan biar seorang pun. Tu dia, nampak tak? Illa min ibadikal mukhlasin, kecuali hamba kamu yang ikhlas. Itu aku tak boleh buat apa dah. Hamba kamu yang ada 5 perkara ni, yang 5 kerana ni, aku tak boleh buat apa. Nampak tak? Jadi kalau kita nak tahu supaya kita tidak digoda, dapat dikawal oleh iblis, kita tidak dapat dibendung oleh iblis, syaitan tadi, kita kena pegang 5 perkara ni. Jadi tuan-tuan, saya dah bagi 5 perkara tu, tuan-tuan ambil sendiri, tengok, rujuk, ingat dalam kepala, simpan, nampak, dalam penghayatan, ya. Bukan main dalam buku, ya, tidak, ya. Kita kena bawa sampai kepada dalam jiwa kita. Al-ilmu fi sudur wala fi sudur, dia kata. Ilmu fi sudur wala fi sudur. Ilmu dalam dada, bukan dalam kitab. Nampak tak? Boleh faham, ya? Tak mau. Kita tak mau dalam kitab. Ya, asal kitab kita pindah dalam dada, dia jadi ilmu fi sudur wala fi sutur. Ilmu dalam dada, bukan dalam kitab. Itu kita kena pegang. Tuan-tuan kena ingat, ya. Sebab tu perkara-perkara ni kita kena ada catatan, kena tulis, ya, kena tulis. Dia cakap ni semua dia tahu, sepatutnya kena tulis, tahu tak? Kalau tak tulis, tuan-tuan boleh ingat ke? Tuan-tuan ni pensyarah ke semua? Boleh ingat ke? Nampak tak? Ya? Ini kita tak faham. Kalau kita tahu kata ilmu tu macam mana punya tinggi nilai dia, ya, tulis. Nampak tak? Saya makan ni apa nama fellowship IKIM, Ustaz Osman Al-Muhammadi, tuan-tuan kenal, kan? Allah yarham, ulama besar. Tak ada ganti nak cari. Tak ada ganti. Dia turun makan dengan saya. Makan di Teluk Kumbak, makan tom yam. Dia turun hari itu ada masalah, ada dia program dia besar. Dia telefon saya, Ustaz Hasan, ada lapang hari ni, kita pergi makan. Saya pun pergi ambil dia dah. Pergi ambil di airport, hantar dia pergi Hotel Seri Malaysia. Kemudian malam bawa dia pergi makan. Ya, makan di Seri Anjung. Tempat makan Teluk Kumbang, abang pilih, bukan nak promosi pula. Order udang 1 talam udang, 1 tray, nampak tak? Sotong lagi, ikan 3 rasa lagi, dia kecap mulut lah. Tahu tak? Ingat dia makan dengan tangan, dia pakai garpu, sudu dengan garpu, tak pakai tangan. Dia orang alim ni. Kita nak tengok, kita nak pakai tangan. Saya pakai tangan, Ustaz. Ana pakai garpu sudu lah. Dia ambil satu notebook kecil, buah tepi dia, dengan pen. Masya Allah, notebook dengan pen, tuan-tuan. Nampak tak? Tu makan tu, makan. Pasal apa dia pakai tangan, dia pakai sudu dengan rebuk? Sebab nak bagi bersih tangan supaya senang dia nak tulis. Nampak tak? Dia kata bila kita duduk cakap, dia tahu saya pun orang agama juga, orang ilmu juga, maka tentu cakap dengan Ustaz Hasan ni ada perkara-perkara yang dia boleh dapat, satu yang dia boleh dapat. Nampak tak? Dalam duduk sembang tu, kita bersembang semua perkara agama, kita sembang dah. Ya, ulama ni kata lagu ni, hadis ni kata lagu ni, dalam kitab dia sebut lagu ni, ustaz apa semua begitu begini. Apa Ustaz Hasan kata? Nanti sekejap letak garpu macam-macam, ambil pen tulis. Itu dia. Ini Ustaz Osman Al-Muhammadi, tuan-tuan. Kita main kuliah ilmu tak ada notebook dia kan. Macam mana ni? Ya? Saja saya nak kata, betul lah, sebab masyarakat kita ni banyak terdedah kepada majlis ceramah. Bila majlis ceramah ni pakai dengar lah, dia terdedah ceramah. Budaya ceramah ni memang banyak di Pulau Pinang ni kan. Budaya baca kitab tak banyak. Ini kita dalam ilmu ni, kita mengaji ni budaya baca kitab. Baca kitab ni. Sebab tu setengah orang baru-baru main, dia tuang, dia tak mengaji lah. Dia tak kerti apa kita cakap. Nampak tak? Saya bukan ceramah. Saya baca kitab, uraian daripada kitab. Nampak tak, ya? Jadi baca kitab dengan ceramah ni jauh beza, macam langit dengan bumi, tak sama, ya? Sebab tu kita perlu ganti, tukar budaya baca kitab ni. Kita kena ada, kalau tak ada kitab, kena ada satu nota buku, ya? Catat. Seorang lagi Ustaz, seorang lagi Profesor Datuk, Profesor Doktor dia ni Fakulti Ilmu Wahyi lah, ya. Profesor Dr. Mahmud Zuhdi, dah retire UM. Dia pun sama juga. Dia kalau mari Pulau Pinang, Assalamualaikum Ustaz, boleh jumpa tak Ustaz? Saya pergi di hotel dia, jumpa dia. Dia adalah seminar apa, ya. Mahmud Zuhdi sama juga, ya. Dia ada sentiasa, dia kata, notebook dan pen poket dia, cakap apa tu dia tulis.
Wah, cukup alim sungguh. Ini konteks sikap orang yang dahaga ilmu, yang tahu kita kepentingan ilmu lah. Sambung kita insya-Allah. Kemudian Ali Osman punya kita dah terang tadi. Sedangkan Ali istiqamah tu adalah kamu melaksanakan segala tuntutan fardu. Kamu kena kenal apa yang Allah fardukan kepada kamu, bukan sunat. Dah. Sunat kamu punya sendiri Apa yang Allah fardu kepada kamu, segala kewajiban fardu kamu kena kenal pasti. Itu maknanya istiqamah mengikut penilaian Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Sekarang kita masuk 10 perkara saya terang. Dia tangguh pula tak baca lagi. Ya. Al-Faqih dia kata faqala al-faqih Abu Layth as-Samarqandi alamatul istiqamati an yura'iya 10 asya' fariḍah 'ala nafsi. Saya cuba huraikan dia punya makna tafsiran dia lah. Apa terjemahan dia lah ya. Kita cuba terjemah seberapa boleh. Berkata Al-Faqih Abu Layth as-Samarqandi, seorang ulama besar. Ya, seorang ulama besar yang sangat disegani dan kalangan para ulama. Alamatul istiqamati an yura'iya 10 asya' fariḍah, dia kata. Ala nafsih, tanda istiqamahnya seseorang itu, kata Abu Layth as-Samarqandi ini, iaitu di mana ia memelihara akan 10 perkara. 10 perkara tadi yang dengan mewajibkan 10 perkara tu atas diri dia. Dia kena wajib 10 perkara tu atas diri dia. Nampak tak? Ini fardu yang kita sebut tadi, fardu tadi kan ya. 10 perkara ni dia kena wajib atas diri dia. Macam kita bawa kereta, kita pakai topi geledah, kita wajibkan pakai tu. Kita bawa apa, kita pakai apa. Kita naik motor, bawa topi, pakai topi geledah, kita wajibkan topi geledah tu atas diri kita. Kalau kita wajibkan apa-apa pemerintah suruh pakai, dia cari dia jadi 2. Nampak tak? Tak nampak kita buat, nampak kita pakai. Nampak tak? Tapi kalau kita wajib atas diri kita, orang nampak ke tak nampak, kita akan pakai. Betul tak? Ini kita nak faham. Macam itulah dia kata tadi ini. Yang pertama dia al-awwalu hifdzul lisani 'anil ghibati liqaulihi ta'ala wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ini Al-Quran di bawah ni. Dia kata apa yang pertama, al-awwal hifdzul lisani 'anil ghibah. Yang nombor satu sekali kamu kena jaga lidah kamu jangan mengumpat. Dia tak kata penyakit lain. Lidah tu jangan mengumpat. Pasal mengumpat ni paling senang buat, paling banyak terlibat dan kita tak sedar berlaku. Betul tak? Mengumpat nombor satu tu. Nombor wahid sekali tuan-tuan, lidah jaga jangan mengumpat. Yang lain tu akan datang sendiri, terawat sendiri. Kalau mengumpat kita boleh jaga tuan-tuan, penyakit-penyakit lain lidah tu dia akan bertabur sendiri. Nampak tak? Tak payah tuan-tuan duk sebut. Imam Ghazali kata ada 17 penyakit lidah. 17 penyakit lidah. Tak apa. Tuan-tuan tak tahu 17 tu pun tak apa. Nampak tak? Ya. Ambil satu saja. Sebab yang ribah ni Quran sebut. Quran sebut sendiri yang ribah ni. Sehingga Allah meletakkan kita berkumpuat ni macam kita makan bangkai saudara kita sendiri, daging saudara kita sendiri yang mati. Nampak tak? Ya. Ya ayyuhallazina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dhan dhin wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'd ayyuhibbu. Itu ayat dia. Nampak tak? Ya ayyuhallazina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni its. Wahai orang yang beriman, jangan kamu sangka menyangka yang banyak, kerana sangka menyangka itu adalah dosa. Nampak tak? Wa la tajassasu. Jangan kamu duk cari-cari memata-matai orang punya fault, orang punya kesilapan. Jangan duk cari. Nampak tak? Cari orang punya baik, jangan duk cari orang punya silap. Nampak tak? Duk cari kok mana tak betul ini. Aku nak tegur. Dengar ayat tu imam baca, duk cari mana tu imam tak betul. Duk kira tu imam tak betul ya. Nampak? Tak kena penyakit tu cukup bahaya, ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kamu di antara kamu menggunjing, mengumpat di antara kamu sendiri. Nampak tak? Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi
maitan fakarihtumuh. Apakah kamu suka memakan akan daging bangkai saudara kamu sendiri? Fakarihtumuh, tentu kamu akan benci. Fattaqullah, hendaklah kamu takut kepada Allah. Nampak tak? Rupanya masuk dalam takwa. Orang jaga lidah mengumpat ni, dia akan masuk dalam isteri takwa. Takwa tu akan sempurna, akan kemas takwa tu. Nampak tak? Antara boleh menjana ketakwaan kita yang baik, tuan-tuan, lidah jangan mengumpat. Habis cerita. Nampak? Orang yang mati mengumpat ni, mati tak taubat. Daripada mengumpat, masuk dalam liang jadi anjing. Masuk dalam liang jadi anjing tau. Ada hadis Nabi tu. Nampak tak? Bukan rupa orang lagi dah. Sekerat duduk dalam kubur jadi anjing. Nampak tak? Selagi dia tak selesai hukum, bila Tuhan bertanya kat dia besok ni dah selesai, orang yang mengumpat semua dah maaf kat dia, baru tukar dia rupa manusia balik. Nampak tak? Jangan buat kerja tu ya. Mengumpat ni sama ada mengumpat benda yang betul. Ya Rasulullah, perempuan yang menjumpa tuan tadi, dia kata punya kurus kering, jerangkung, dia kata punya nak melengkung. Siapa kata? Aisyah kata. Sebab dia tengok satu perempuan menjumpa Nabi kurus kering. Nabi, perempuan tu lehak dengan kurus, dengan melengkung. Nampak tak? Dia duduk mengendap kot tirai. Ya, orang perempuan memang begitu lah kan. Semua perempuan main tengok suami kita, dia tengok je perempuan mana main tengok abang pula tadi kan. Tu sampai tahap tu Nabi kata, hang mengumpat tahu tak? Dia kata betul. Saya kata betul ya Rasulullah, memang dia melengkung. Walaupun hang kata betul, tapi hang cakap di belakang dia tak seronok dengar. Maka tu hang muntah balik sekarang ni. Hang muntah lah ni, Nabi kata. Tapi mukjizat Nabi lah, itu mukjizat Rasulullah. Dia pun colok rengkung, keluar daging mentah. Nampak tak? Kita hari ni keluar daging mentah, kita nampak senang lah kan. Jolok tak keluar nasi, keluar mentah. Keluar lah. Tu dah. Depan Nabi tu, Nabi kata hang jolok balik rengkuang, hang mengata ke orang. Dia jolok, Aisyah jolok keluar daging mentah. Ya Allah. Inilah Rasulullah kata macam tu lah, hang makan tangkai. Hang tak nak perempuan tu siapa? Isteri aku. Nampak tak? Ya. Safiyah, isteri aku. Safiyah tu isteri Nabi yang paling tua. Yang paling tua lah. Paling tua. Nabi menikah dengan dia tu bukan ada syarat apa. Tu dia orang India duk kutuk Nabi lagi kan. Duk hina Nabi di India ni kan. Ada sebahagian ada daripada ahli parlimen India yang duk hina Nabi lagi. Ya. Depa hina Nabi atas kata Nabi ni apa dia? Ya. Sex maniac Nabi ni. Sex maniac depa kata Nabi ya. Tak standi habis-habis. Ya. Tak study habis-habis lalu Nabi merata belakang apa semua cakap begitu. Orientalis barat pun tak keluar perkataan tu ya. Spinoza ya tak keluar. Ya walaupun dia tolak hadis, dia tak kutuk Rasulullah SAW sampai tahap tu. Sebab dia faham ya. Kafir Quraisy di Mekah pun tak pernah kutuk Nabi betul menikah banyak. Tidak ada seorang pun kafir Quraisy. Abu Lahab tak pernah bercakap kata Nabi ni seks maniac. Abu Jahal pun tak pernah cakap. Nampak tak? Sebab dia tahu Rasulullah menikah tu, Rasulullah ni macam mana peribadi dia ya. Bukan peribadi dia seks, dia bukan hamba seks, bukan ya. Itu Rasulullah. Sahabat-sahabat Nabi kafir Quraisy yang jahat tu pun menentang Nabi, dia tak nampak yang tu. Dia tak nampak kata Nabi sampai begitu punya lekeh ya. Tak jahat. Ini kumpulan-kumpulan yang tak standi lah. Cakap atas secara rambang dengan tidak mengkaji, dengan tidak ada fakta-fakta yang menyokong. Wallahu a'lam. Itu nak kena faham. Baik, pertama tu kita ringkaskan. Yang kedua, wasani al-ijtinabu an su'il dhanni liqauli ta'ala ijtanibu katsiran minadh dhann. Ini kita sebut. Yang kedua, istiqamah yang kedua, jangan ada sangka menyangka yang buruk habis sama ada kepada manusia atau kepada Allah, lebih-lebih lagi lah sangka buruk. Yang ni memang tak boleh buang. Sangka ni tak boleh buang. Nampak tak? Ya, termasuk sangka-sangka yang masuk unsur-unsur khurafah. Nampak? Turun-turun sepak berdui. Nak turun pada rumah, nak pergi satu urusan penting, sepak berdui, tak jadi keluar. Nampak tak? Allah, ni apa punya sangka ni ya. Ni mesti tak jadi ni. Nampak? Turun-turun nak pergi meminang anak dara orang, nampak Cina mampu. Nampak?
Utara kata Cina mampus senang kan? Manfush, Arab kata. Manfush, bukan mampus. Manfush. Sebab bila mereka ni, orang Cina ni dulu lah ni tak tahu tuan-tuan pernah dah tengok tidak, umur saya dan tengok lah. Nampak tak? Mereka nanti tabuk gula atas jalan. Gula betul. Gula bergoni-goni gula. Mereka nanti tahu atas jalan tu. Kemudian mereka nanti lempak kertas. Kertas lagu not RM20 ni. Kalau dia lagu not RM20, seluruh dia tak mau terima kan RM20. Dia macam kertas tu, dia panggil baling kertas tu. Manfush, Arab kata manfush. Karatisul manfush. Kertas semua terbang habis. Nampak? Dia buang. Nampak tak? Saat ni kita orang Melayu pergi kutip gula. Oh, cedok gula bawa balik. Nampak tak? Ada orang mampu ya dapat gula. Dulu ni lah. Nampak tak? Masa tu saya ingat antara umur saya dalam tu masa tak sampai 10 tahun lagi lah yang berlaku perkara ni. Tak tahu tuan-tuan bisa tengok tak ada? Ada nampak? Tak pernah? Tak ada. Main umur kita tak ada. Mereka pun tahu lah. Buah pun plastik lah. Lepas tukar. Dulu buah betul kan, dah tukar jadi buah plastik. Nampak tak? Gula pun lepas tak buang lah. Dulu kena pergi buang gula atas jalan tau. Nampak tak? Confirm dulu lah. Tak ada. Jadi makna kita manfush terbang. Cina manfush, Tina bagi terbang kertas. Kita pergi kata mampuih. Nampak tak? Sampai hari-hari kata mampuih. Hang duk makan banyak-banyak, mampuih hang mati. Nampak tak? Hang tak pergi mengaji hari ni mampuih. Kira duk mampuih tak habis. Nampak tak? Tidak tak? Jadi yang kedua, yang kita kata tadi ini sangka buruk. Nak turun rumah, nak pergi meminang, nak darah, jumpa Cina mampuih, dandan tak dia minang. Pipi betul dia tolak. Tak mau terima. Aku dah kata kat hang dah tadi, nampak? Memang dah ada sangka tadi dah. Kita turun nak pergi minang, nak darah, nampak kita jumpa Cina mampuih tadi. Pasal itu tak jadi. Nampak? Ini adalah salah khurafat dia panggil, nampak? Kena buang ni, sangka buruk ni kena buang, tak boleh pakai. Boleh merosakkan kita punya akidah, nampak dah? Nampak pula belalang besar masuk rumah pula dah, nampak? Ada anak darah tua dalam rumah. Siapa masuk Minang ni? Hang ni ada orang nak masuk Minang ni. Tengok pula beladang tu besar tua sikit. Mesti orang tua nak masuk jumpa. Nampak tak? Tu dia. Betul-betul dia jadi. Orang tua masuk Minang. Aku duk kata kat hang dah hitung beladang masuk rumah, nampak tak? Ini kita kena buang. Kebetulan secara langsung Tuhan nak tunjuk benda ni bukan. Ini kita kena buang. Banyak perkara yang kita kena buang ni. Apatah lagi sangka buruk pada orang lah. Kepada manusia biasa, hindari olehmu akan buruk sangka tadi kata Allah, ya. Jadi iyyakum wasu'adh-dhann fa innahu al-akdzabul hadis. Hindarilah kamu akan buruk sangka, kerana buruk sangka itu adalah ucapan yang paling membawa kepada bohong. Boleh jadi bohong. Tak boleh betul. Yang ketiga kan? Yang ketiga dia kata wasaliu istinababu anil sukhriyah, yakni kamu kena jauhi daripada olok-olok, mengolok-olok orang, jangan perni orang. Jangan olok-olok orang. Tu nak kena jaga tu nah. Lawak-lawak je kena tengok, jangan duk tengok lawak-lawak jenaka macam tu, dalam tu banyak olok-olok Tinggal urusan olok-olok, mengolok-olok orang, perli orang. Nampak tak? Mempermain-mainkan orang. Ini jangan ada. Tidak ada langsung sikap ni kepada Rasulullah dan kepada sahabat Nabi, tak ada langsung. Nampak tak? Itu nak kena faham, ya. Itu nombor 3. Jadi 3 perkara ini, 1, 2, 3 ni hubung kait dengan pertama dengan lidah, jangan ada mengumpat. Kedua, jangan ada sangka buruk, itu jiwa kita sendiri. Sangka buruk tak boleh buang. Ya, sahabat kata, ya Rasulullah, tak boleh buang sangka ni, mesti kena ada. Maka tu Rasulullah, jangan kamu perturutkan apa yang kamu sangka lah. Apa kamu sangka tu jangan pergi perturut dia. Nampak tak? Contoh tadi nak pergi Minang, tengok Cina mampu, jangan kata patah balik tak payah. Nampak tak? Tersepak bendui, tak payah pergi lawan dia, terturun balik dengan izin Allah. Semua nak jadi dengan izin Allah. Nampak tak? Ya? Kita turun begitu. Terus bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Habis kita tinggal semua. Nampak tak? Jadi tak jadi bukan dengan kerana burung, bukan dengan kerana tidak ada tidak ada kesialan pada burung, tidak ada nahas pada hari, tidak ada jangkit menjangkit pada penyakit. Nabi kata 3 perkara. Hadis pegang hadis tu. Tidak ada. Pertama Nabi kata
Tidak ada sial pada burung. Ni burung hantu ni siapa nak kena bunuh hari ni? Ni burung gelang ni siapa nak mati? Dia belila di rumah, dia bumbung, nampak tak? Ha? Tu, dia kena buang. Tu Nabi kata tidak ada kesialan pada burung, tidak ada nahas pada hari Naas. Hari Naas ni tiap-tiap hari Rabu. Hari Rabu yang keempat. Hari Rabu keempat ni dikira hari Naas lah. Rabu keempat ni ada sebut dalam Tajul Muluk kitab dia. Kalau boleh hari Rabu keempat ni kita jangan buat apa-apa perkara berat lah. Nampak? Takat-takat di orang rumah kita sudah. Kalau nak travel ke nak pergi mana ke, ni tuan-tuan jangan ikut tau saya kata ni. Dalam kitab tu kata, nampak tak? Kita jangan buat, kita kena lawan, nampak tak? Rabu keempat ni memang dikenali sebagai hari nahas. Tiap-tiap Rabu yang keempat hari Naas, nampak? Ada bunyilah lagu tu kenyataan dia, tapi tidak ada hadis yang sahih menekan perkara ni. Tapi ada perkara-perkara yang berlaku pada Naas yang keempat, nampak tak? Kononnya Nabi mula gering sakit pada Rabu yang keempat, nampak tak? Daripada situ dia ambil punca, pasal Nabi mula-mula jatuh sakit pada Rabu yang keempat, bulan Safar. Nampak tak? Maka dia ambil tiap-tiap bulan, Rabu yang keempat adalah hari yang nahas. Kita jangan pakai tu. Sebab benda tu tuan-tuan kalau jumpa, kalau saya tak ada habaq awal, tuan-tuan kata betul. Nampak tak? Hari nahas, hari Rabu tak pergi mana, tak usah buat apa. Kalau ada kedai tutup, nampak tak? Nak pergi mana-mana travel tak payah pergi. Ada mesyuarat batal, nampak tak? Ada projek kita tangguh. Jangan buat kerja tu. Kita kena mula dengan nama Allah dalam semua perkara, tuan-tuan. Itu faham? Baik, ya. Jadi kedua, tidak, yang ketiga, tidak ada jangkit menjangkit. Nampak tak? Maknanya penyakit itu sendiri tak boleh menjangkitkan, melainkan dengan izin Allah. Nampak? Tapi kita kena elaklah. Secara sunnatullah dia suruh lari. Hendaklah kamu lari daripada orang gusta seperti kamu lari daripada harimau. Nabi kata, nampak tak? Walaupun gusta tu boleh jangkit, kan? Memang boleh jangkit gusta tu. Ya? Dr. Albert Spencer orang yang punya 5 ijazah kedoktoran. Antaranya dia ada PhD dalam bidang apa? Dalam bidang medicine, bidang perubatan, ya. Dia ni ada PhD bidang medicine tu. Memang Dr. Albert Spencer, tapi dia tak kerja. Dia pergi duduk di Afrika, campur dengan orang Afrika. Dia berkhidmat percuma kat depa, nampak? Bagi bantuan, ajak depa. Dia ni PhD dalam bidang matematik. PhD matematik, PhD medicine, nampak tak? Oh, PhD music. PhD music. Oh, Dr. Albert Spencer. Nampak tak? Itu dia. Jadi makanya dia campur orang gusta. Orang Afrika yang kena penyakit gusta tu dia rawat depa. Nampak tak? Dia bercampur, dia kena gusta. Dan dia mati dan kena gusta, nampak? Dia mati. Sebab tu Nabi kata, hendaklah kamu lari daripada orang kena gusta, orang yang gusta seperti kamu lari daripada harimau. Ada hadis Nabi. Maknanya kata Rasulullah, sunnah Allah tu kena jagalah. Benda-benda ni, kalau kita, walaupun tidak ada penyakit-penyakit, itu pada hakikat, bukan pada syariat. Nampak tak? Pada syariat, kamu kena faham sunnah. Sunnah kata, bila kamu dekat dengan orang yang ada penyakit boleh berjangkit, kamu akan terkena jangkitan. Persin dia, nampak? Dia ada penyakit persin, dia ada COVID, dia persin. Kita kena, nampak tak? Dia batuk, kita kena lah, dia ada COVID. Nampak tak? Sebab benda tu memang boleh berjangkit. Tapi yang menjangkit, antara jangkit, jangan kata benda tu ada kuasa menjangkit kita. Yang kuasa menjangkit tu kena izin Allah. Ya, dan kita mestilah sentiasa berwaspada, jangan terlibat dengan urusan-urusan penyakit yang boleh berjangkit. Tapi kita mesti ada satu pegangan, usaha sedaya upaya menjauhi segala benda-benda yang berjangkit tadi, dan kita kena ada pengadang. Itu kita sebut tadi ni, ya. Contohlah. Jadi makanya yang ketiga, yang keempat, dia kata tadi warabi' ghaddul basari 'anil maharimi. Yang keempat, hendaklah kamu kena jaga pandangan-pandangan mata kamu daripada segala yang haram. Nampak tak? Nak elak supaya mata tu, katalah mata tu tak kena tengok seronok, tengok yang haram juga kan, tak boleh jadi ya.
Ni kadang-kadang dia punya hormon. Kita jadi macam tu tuan-tuan, dia bergantung kepada hormon kita sendiri. Ada hormon yang begitu berat kepada seks tau, begitu hormon. Dia dalam setiap 40 saat dalam kajian psikologi, tiap-tiap 40 saat dia akan terlintas soal-soal seks dalam fikirannya. Nampak? Ini ada satu jenis hormon. Hormon tu dia punya pengagihan hormon dalam diri kita tu tidak seimbang. Dia lebih banyak kepada hormon-hormon seks. Nampak tak? Ya. Orang lagu ni dia tak boleh elak, nak kena tengok juga benda-benda tak elok, ya. Dia tak tengok tak boleh duduk. Kok mana pun dia kena tengok juga. Itu satu jenis ni. Apa nak buat? Macam mana rawat dia? Mengikut Said Abdullah Al-Haddad Al-Ba'dawi, seorang ulama besar. Orang ni kena banyak tengok Quran. Dia banyak tengok Quran, dengan sendirinya dia akan terhindar, hormon tu akan atur balik. Al-Quran bila kita baca tu akan susun balik hormon kita, dan kita akan benci kepada benda-benda yang haram automatik. Nampak tak? Itu kelebihan baca Quran, tuan-tuan. Kalau orang tu meminta apa-apa, kadang ada juga main jumpa saya, ustaz tolong ustaz bagi. Dia nak cuba haji orang ni kan, dia ada penyakit tu. Ustaz tolong saya tak boleh ni, nampak lah. Suka tengok benda-benda tak elok ni. Macam mana ustaz ni? Bagilah doa. Saya kata lagu ni yang baca Quran. Satu hari kalau boleh hang baca pagi, kalau boleh ambil belah pagi lah, petang janganlah. Pagi hang usaha baca pagi 10 muka surat. Boleh tak? 10 muka surat satu juzuk tu. 10 muka surat baca. Allah duk baca hari-hari ni, dia tak nak kata berat. 10 muka surat sat sangat lah. Tadi tu 5 kali ya, kita duk selak tangan 10 kali 5 kali. Nampak tak? Sambil duk tolak 5 kali tu, tahu dah 10 muka surat, insya-Allah Tuhan pelihara. Sama juga orang perempuan pun serupa. Orang perempuan pun serupa juga. Ada juga di Mekah pun ada jadi begitu, duk berlina ke depan kedai Tuan Arab. Tak ada pasal. Apa ni rajin pergi masjid, bukan pergi masjid. Dia berbina depan kedai, pergi tengok Tuan Arab. Tuan Arab duduk menjaga dalam kedai kan. Tu orang pergi habang, ustaz, dia pada buat kerja ni, ustaz tahu tak? Ustaz pergi habang. Ni package lah, orang package lah ni. Dia pun melila tengok kedai Tuan Arab, tengok Tuan Arab tu handsome. Dia pun duduk melila depan Tuan Arab tu. Tak berhenti. Nampak? Saja duduk melila depan kedai. Nampak ya? Rupanya nak pergi tengok Tuan Arab. Hampa buat kerja haji, hampa buat kerja haram. Nampak tak ya? Tu. Jadi makanya apa nak buat? Rawat dia, baca Quran. Hampa duduk di masjid baca Quran. Saya tak katalah kat mereka, tak tuduh lah mereka tu. Cuma kata buat dalam ceramah, saya kata lah ni, kita nak jaga mata kita kita nak buat kerja haji elok, mata kena jaga. Jangan nak tengok sangat orang, jangan nak tengok Tuan Arab sangat berkenan. Baca Quran, pergi di masjid baca Quran. InsyaAllah akan terawat. Itu salah contoh kita kata. Yang kelima, dia kata wal khamisu sidqul lisani liqaul ta'ala wa idza qultum fa'dilu. Yang keempat, lidah kita kena jujur bercakap yang betul, janji yang betul. Nampak tak? Cakap betul, jangan bohong. Cakap yang betul-betul, yang jelas. Jangan duk kona-kona. Cakap betul-betul dengan bahasa yang terang, dengan ringkas, dan juga dengan jujur. Cakap dengan hati kita. Jangan kita bercakap di mulut, hati kita lain. Itu paling penting, kita kena jaga kejujuran lidah. Dia kata as-sidqul lisan, Arab kata sidqul lisan, baru datang daripada hati. Yang ketujuh, wasabi' alla yusrifa. Yang ketujuh dia kata tadi ini, jangan mubazir. Bazir ya, mubazir. Wala tubazziru tabzira. Al-Quran kata jangan kamu mubazir ya, menghambur-hambur hartamu secara boros. Itu kita fikir dalam semua perkara lah. Masa kita jangan mubazir. Nampak tak? Urusan yang tidak memberi faedah. Begitu juga dalam urusan kehidupan hari-hari, makan, minum, jangan mubazir ya. Makan makanan, hari ini Malaysia di antara negara yang paling banyak buang makanan. Betul? Malaysia di antara negara di dunia ni antara yang banyak buang makanan, sampai ratus ribu tan setahun. Saya ada bawa dalam satu khutbah Jumaat ya.
Bila kita bawa ayat mubazir ni, kita kena kupas mubazir lah dalam khutbah tu, ya. Dalam tu saya ada kod dia punya statistik, ya. Berapa banyak ayam kita buang, berapa banyak makanan kita buang, makanan di bulan Ramadan. Istimewa Ramadan tu. Buang makanan. Faham? Ha? Begitu punya mewah dan gaya, dan kita sehingga kita lupa Allah, kita mubazir. Haram, dosa. Ambil ayat semayang, mubazir. Ambil ayat semayang untuk. Maka tu lebih baik kita guna kolah daripada guna paip. Guna paip ni tuan-tuan buka paip, nampak tak? Tuan-tuan ambil ayat semayang. Masa ada masa muka tu ayam dia berlari tak? Nampak tak? Berapa liter dah buang, ya. Kumuk mulut tu dah. Matang kumuk mulut, kumuk mulut, ayam dah lari banyak. Nampak? Ayam dia turun. Ya, ambil uduk. Gelak lah iblis. Syaitan Wahnan nama dia. Dia ada atas situ, nama dia syaitan tu nama dia Wahnan. Kerja dia apa? Suruh buang ayam. Nampak tak? Jadi uduk kita ambil tadi, pahala dia hilang kerana kita buang ayam. Nampak tak? Mubazir. Dia kena buka paip dia kecil-kecil. Nampak tak? Tambah basuh kaki setengah tu. Dia basuh kaki, dia pakai minyak golek basuh kaki ayam. Tapak kaki dia ada apa, dia tak tengok. Kena angkat tak pakai tengok, tak bawah tapak kaki yang tu ada apa. Takut ada benda apa-apa yang menghalang ayam lalu wuduk tu tak sah. Nampak tak? Tak pakai minyak golek. Golek buah ayam. Ayam dia tak beli. Ayam dia tak bayar. Tambah ayam wakaf, haram hukum dia. Ayam masjid tu ayam wakaf tau. Haram tau. Tak boleh kita tak boleh buang. Kalau ayam kita di rumah pun haram, tambah ayam wakaf masjid lagi lah. Lepas tu kita tak boleh guna basuh kereta. Tok siap guna basuh kereta. Kacau. Bawa motor pergi basuh motor di belakang awak. Corak pakai ayam masjid. Haram hukum dah. Nak buang pergi. Haram hukum dah. Hang kena bayar balik tu ke dalam masjid lah. Tu dah. Saat ni pelan-pelan pitau RM10 masuk tabung masjid. Nampak tak? Aku dah basuh motor. Tu dia. Dia kena harga tu. Boleh tak? Nak kena minta halal kepada anak-anak karya semua. Boleh tak? Tu. Nak berdiri temu pun aku minta halal semua. Nampak ya? Aku dah guna. Mana boleh benda tu? Ni benda halus semua kita tak nampak. Dia buat hari-hari. Benda tu jadi dosa. Macam tadi ambil uduk lah. Sebab tu kita ambil ayat kolah lebih afdal. Lebih hygienik. Orang putih kita lebih hygienik ayat kolah. Sebab dia punya seredak kotak dari bawah. Ayat di atas bersih. Nampak tak? Kalau ayat paip, dia keluar terus. Seredak tu masuk mulut kita. Nampak tak? Seredak dalam paip tu masuk mulut kita terus. Kalau masuk dalam kolah, seredak tu duduk di bawah. Nampak tak? Ayat duduk di atas. Ya. Itu kelebihan ayat dua kolah lah. Kelebihan ayat dua kolah memang begitu. Semua benda-benda seredak-seredak akan turun. Nampak tak? Dia tak akan terapung. Kalau terapung pun bangkai jikuih. Nampak tak? Supaya kita boleh buang senang. Itu di antaranya kata tadi ni. Faham ya? Baik. Jadi yang kelima, yang keenam, dia kata tadi ini, itu tadi hendaklah jurujilah. Yang keenam, nafkah pada harta kamu. Kemudian yang keenam, yang ketujuh. Yang ketujuh dia kata tadi ini, al-infaqu fi sabilillah. Infaq sabilillah. Tangan kita kena infak banyak, bersedekah tuan-tuan. Nampak tak? Banyak bersedekah. Simpan duit banyak-banyak dalam bank tu. Jangan biar dia duduk takung dalam bank ya. Duduk tengok hari ni tambah, besok tambah, dia kena keluar. Nampak tak? Kita kena fikir, kalau kita tak guna, kita akan kembali bila-bila pun kita kena tinggal duit tu, betul tak? Bila-bila masa pun tuan-tuan akan tinggal duit tuan-tuan. Kalau hidup dapat tengok lah. Hari ni kita pejam mata habis. Kita tak tengok dah duit kita dalam bank, betul tak? Sudah pindah jadi milik orang lain, pusaka. Kita tak tahu apa nak jadi pusaka tu. Sebab tu sementara tu ada kat kita, kita manfaatkan untuk Allah. Nampak tak? Infak sabilillah. Sekarang mana kita perlu untuk stok simpan untuk kita perbelanjaan, tentu kita boleh simpan. Nampak tak? Yang ni taruh sikit lah. Yang ni untuk nak beli makan minum dalam paling-paling tidak kata 6 bulan punya stok boleh. Ya. Kemudian yang ni untuk apa? Untuk apa? Dah ada bekalan tu kita simpan, yang lain tu infak. Jangan biar. Nampak tak? Infak. Bila kita infak, dia main lagi. Nampak tak? Kita tak nampak tu. Dia main curah-curah. Nampak tak? Ya.
Tak payah kita cari, dia mai cari kita. Ini confirm tuan-tuan. Tok Sah bimbang, tak ada ragu-ragu punya. Keluarlah ni, infak sabilillah, Tuhan hantar balik. Dia hantar mari. Cara dia hantar mari tu kita tak tahu. Nampak tak? Tapi confirm dia datang balik. Ya, sampai kita pun tak terfikir. Kata benda tu tak baik jumpa kita. Nampak tak? Ini kelebihan infak sabilillah tuan-tuan. Atas wajah Allah. Niat atas wajah Allah. Pagi-pagi tu, tiap-tiap pagi tu tuan-tuan pergi ke masjid surau, masuk tabung dulu. Boleh tak? Tiap-tiap pagi masuk sembahyang subuh tu tuan-tuan pergi, nak keluar ke nak masuk ke, lepas dalam tabung. Nampak tak? Tak banyak RM1 2 masuk. Nampak tak? Ingat aku nak makan pagi saat ni pun mau ya RM20 lah. Nak pergi beli yang tu, nak beli yang ni, pagi-pagi mau RM15 RM20 ya nah. Kalau main keluarga betul-betul RM50 habis satu pagi betul. Tu dia. RM2 masuk tabung atas wajah Allah nah. Nampak tak? Atas wajah Allah, ya Allah aku masuk. Ya, tuan-tuan dapat tiga laba. Pertama, tuan-tuan punya kesihatan terpelihara. Kesihatan kita sembuh, tuan-tuan, penyakit. Kedua, rezeki kita murah. Nampak tak? Ketiga, jiwa kita akan tenang. Ada bisikan-bisikan ketenangan dan jiwa sakinah turun. Itu baru 3. Hal lain kita tak nampak. Confirm pasti, jangan bimbang tuan-tuan. Jadi yang ke-6, yang ketujuh kita nafkah. Kemudian yang ke-8 dia kata alla yatlubal uluwa wal kibra li nafsih. 8, jangan kita merasa kita punya diri ini lebih besar dan elak daripada melakukan diri kita sebagai orang yang takabur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan sombong. Paling mudah. Ya, jangan rasa angkuh, jangan rasa sombong. Sombong tak boleh buang. Mana boleh buang? Sombong sama jadi dengan kita. Kita beranak mai sama jadi dia mari dengan nafsu sekali, mana boleh buang. Tapi kita kena imbang. Jangan guna sombong tu. Pertama, jangan sombong kepada Allah. Kedua, jangan sombong kepada makhluk. Boleh tak? Ya. Tu dia. Sombong kepada Allah, kita mengabaikan segala hukum-hukum Allah ni dengan lebih kurang. Nampak tak? Bila kita melaksanakan kerja-kerja Allah dengan lebih kurang, tu sombong lah. Nampak tak? Ya. Ya. Kedua, jangan sombong kepada manusia. Sombong manusia ni sampai menghinakan diri. Nampak tak? Memang tak boleh buang. Sombong tak boleh buang lah. Nampak tak? Tambah-tambah orang kaya lagi tak boleh buang sombong. Ada sombong yang Tuhan suka. Contohlah kata ni kita nak buat kenduri lah kot nah, katalah nak buat kenduri masjid nak buat kenduri. Kita nak buat satu kenduri besar-besaran kita nak buat sembahyang hajat, kita nak buat kenduri sekali ni katalah orang masjid bagi tahu kat jamaah sekalian lah, kita nak buat kenduri tuan-tuan, kita nak buat sembahyang hajat begini baguslah. Jadi kalau boleh kita bagilah seorang RM10 nak buat kenduri. Tak itu bangkit satu orang kaya sombong. Tak payah saya sponsor semua, tu sombong. Sombong tu bagus. Sombong lagu tu kalau ada selamat kita. Nampak? Dia bangun-bangun dia kata tak payah. Tuan-tuan tak payah bagi, saya tanggung semua, saya sponsor semua. Nampak tak? Tu dah. Janji tuan-tuan mai sudah. Kita tak kata ada sombong kan? Tapi yang tu sombong lah. Nampak tak? Dia potong orang ni semua, dia angkat diri dia sendiri. Nampak tak? Sombong tu bagus. Yang ni syarat mau. Nampak tak? Sombong lagu tu. Kalau tak buat lagu tu, bila dia nak kerja? Nak sengak-sengak boleh? Dia kena habaq. Kalau tidak, kita pergi bagi seorang RM10 pula. Lepas banyak orang tak main. Nampak tak? Macam anak Abu Bakar As-Siddiq. Cucu dia. Dia ni orang kaya. Cucu Abu Bakar As-Siddiq ni kaya. Dia ni punya duit derma orang, bagi pinjam, bagi derma, bagi macam-macam dia bagi. Tak pernah dia minta balik. Orang hutang pun banyak kat dia. Nampak tak? Bila dia nak mati, dia sakit teruk lah. Tapi tak dia mati. Dia macam nak mati. Dia kata punya teruk. Dia kata kat pembantu dia kata dia tak main tengok aku seorang pun tahu. Aku punya derma dekat depa macam-macam. Aku punya tolong menolong. Depa tak main jumpa aku hari ni. Dia kata, nampak? Aku sakit seorang tak main jumpa. Tuan dia kata, kadam dia kata apa? Mungkin depa malu dekat Tuhan. Pasal ada orang hutang depa tak bayar kat Tuhan, depa tak mau main. Nampak tak? Depa malu. Lah ni hampir gerak bagi tahu kata, aku menghalalkan semua hutang.
Nampak tak? Dia tu pun buatlah satu pengumuman besar-besaran, ya, sekian-sekian orang, seorang sahabat cucu Abu Bakar As-Siddiq, sekian-sekian nama, dengan ini menghalalkan kepada semua orang yang berhutang kepadanya. Nampak tak? Dia timpa ramai. Nampak tak? Itu cerita dah. Ini sombong lah kita kata kan. Tapi sombong ni bagus sombong macam ni syarak suka. Habis yang ke-8, yang ke-9 Wa-tasi' al-muhafazatu 'ala salawatil khams. Yang ni paling penting. Pelihara semua sembahyang. Semua sembahyang kita pelihara, tuan-tuan. Bukan sembahyang fardu yang 5 saja. 5 sembahyang, termasuk sembahyang sunat yang maktubah. Yang diikut sembahyang fardu sehari semalam ada 22 rakaat. Sembahyang sunat yang mengiringi sembahyang fardu ni ada 22 rakaat. Yang tu jaga dulu. Boleh? Dah boleh jaga yang tu, tuan-tuan. Kita jaga pula sembahyang apa? Kita jaga pula sembahyang yang nafilah tambahan buat sunat duha. Lepas tu kita buat lagi sunat apa? Sunat witir. Lepas tu kita buat sunat apa? Berat lagi. Sunat tahajud. Boleh maintain yang ni, boleh kawal yang ni, tuan-tuan. Alhamdulillah, selamat. Tidak ada masalah kehidupan dunia dan akhirat kita, dan kita menjadi hamba Allah yang dikasihi, ya. Dan akhir sekali yang ke-10. 10 dah. Wal 'ashir al-istiqamati 'ala sunnati wal jama'ati liqaum. Dia kata yang ke-10 tadi ini kita kena pelihara akidah kita. Jaga hati, istiqamah hati ini, menjaga akidah yang dianut, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mestilah ikut jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jaga akidah kita. Paling penting. Jadi kalau kita boleh faham lagu tu, tuan-tuan, kita akan selamatlah. Kita akan dapatlah kelebihan-kelebihan. Jadi hari ini kita tak baca lah bab kita lagi nah. Kita terang istiqamah saja. Jadi kita tak sentuh lagi lah munajat merasa begah, muka surat 809 ni kita tak baca lagi lah, ya. Nanti kita bawa, ya, insyaAllah. Jadi cakap tu dulu lah, kita tangguh dulu, dan kita akan sambung pada minggu depan muka surat 809, iaitu tentang munajat merasa megah. Tentang buku ni Haji Rodi dah maklum kepada tuan-tuan. Jilid yang pertama tu kita tak dapat lagi lah. Jilid yang pertama tu saja, sebab dia nak jual satu set 2. Semua syarikat-syarikat di Indonesia lah, sahabat saya bagi tahu, tak boleh. Dia nak jual sepasang sekali. Jadi kita cuba usahakan untuk mencetak. Di sini kita buat secara cetak, ya. Di sini saya akan usahakan lah dalam 50 buah lah. 50 buah lah. Boleh kita buat 50 buah lah. Antara 50 buah, tuan-tuan. Saya harap tuan-tuan semua baca, kena ada kitab tiap-tiap kali kuliah, bawa kitab. Sebab penting dalam ilmu ni, sangat-sangat maha penting. Habis, ya. Tidak ada lebih penting daripada itu lagi, yang mana kita diberikan Allah hidayah untuk mengaji ilmu ni, dan Allah pelihara majlis ni masih berjalan kuliah subuh ni, ya. Tidak ada terhalang apa-apa. Makna kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala perkara ini kita kena lanjutkan. Cakap itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.